Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4, iaitu latihan praktis komprehensif pada muka surat 88 hingga 91. Okey, mari kita mula. Sebelum kita lihat soalan 1, mari kita imbas kembali konsepnya. Pernyataan ialah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, iaitu sama ada benar atau palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Soalan 1. Tentukan sama ada ayat-ayat di bawah, pernyataan atau bukan. Berikan justifikasi anda. Soalan A. Kuboid mempunyai 6 pembukaan. Ini adalah pernyataan sebab ayat itu benar. Soalan B. Selesaikan persamaan x kuasa 3 sama dengan 3x kuasa 2 tambah 3x tolak 1. Ini bukan pernyataan kerana ayat itu tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya dan ia merupakan ayat perintah. Soalan C. Setiap silinder mempunyai 2 permukaan melengkung. Ini adalah pernyataan sebab ayat itu palsu. Soalan D. Jangan lupa bawa buku kerja esok. Ini bukan pernyataan kerana ayat itu tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Ia adalah ayat perintah. Soalan E. 3x tambah 5 sama dengan 6. Ini bukan pernyataan kerana ayat itu tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Soalan F. A tambah B darab dengan A tolak B akan sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini adalah pernyataan sebab ayat itu benar. Soalan G. Amboi, cantiknya bunga ini. Ini bukan pernyataan kerana ayat itu tidak dapat ditentukan nilai kebenaran. Dan ini adalah ayat seruan. Soalan H. Ahli PDRM ialah pegawai kerajaan. Ini ialah pernyataan sebab ayat itu benar. Soalan I. 3 tambah 5 lebih besar daripada 8. Ini adalah pernyataan sebab ayat itu adalah palsu. Soalan 2. Tentukan sama ada pernyataan di bawah benar atau palsu. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal. Soalan A. X tolak 2 kuasa 2 akan sama dengan X kuasa 2 tolak 2XY tambah Y kuasa 2. Ini adalah pernyataan yang benar. Soalan B. Semua integer bernilai positif. Ini adalah pernyataan yang palsu. Contohnya, negatif 2 ialah integer yang bernilai negatif. Soalan C. Nombor pecahan adalah lebih kecil daripada 1. Ini adalah pernyataan yang palsu. Contohnya, 5/3 ialah pecahan yang lebih besar daripada 1. Soalan D. Semua penjuru adalah pembahagi 2 sama serenjang. Ini adalah pernyataan yang palsu. Cuba kita lihat gambar jas segi 4 tepat ini. Penjuru segi 4 tepat ini adalah tidak berserenjang antara satu sama lain. Maka, penjuru segi 4 tepat bukan pembahagi 2 sama serenjang. Soalan 3. Tentukan sama ada pernyataan masyhur berikut adalah benar atau palsu. Soalan A. 2 kuasa 6 sama dengan 64. Ini adalah pernyataan yang benar. 2 darab 6 sama dengan 26. Ini adalah palsu sebab 2 darab 6 sama dengan 12. Rujuk jadual di bawah. Apabila satu pernyataan adalah benar, satu lagi adalah palsu dan ia digabung dengan perkataan dan, maka ia akan menjadi pernyataan yang palsu. Maka jawapan ini adalah palsu. Soalan B. 9 kuasa negatif 1 sama dengan 1/9. Ini adalah ayat yang benar. 9 ialah faktor bagi 72. Apabila kita ambil 72 dibahagi dengan 9, kita dapat jawapan tepat 8. Maka ini adalah ayat yang benar. Apabila kedua-dua pernyataan adalah benar, digabung dengan perkataan dan, maka yang menjadi pernyataan masyhur yang benar. Jadi jawapan ini adalah benar. Soalan C. Set 25 ialah subset kepada kesatuan bagi set 236 dan set 57. Cuba kita lihat di sini. Kesatuan bagi set 236 dengan set 57 akan memberikan set 23567. Dengan itu, set 25 adalah subset kepada set 23567. Maka, jawapan di sini
Yang ayat ini adalah benar. Yang belakang ini, bilangan set kosong adalah sama dengan sifar. Ini pun adalah sesuatu yang benar. Perhatikan, apabila kedua-dua ayat itu adalah benar dan ia digabung dengan perkataan atau, maka pernyataan majmuk itu akan menjadi benar. Jadi jawapan ini juga adalah benar. Soalan D. 90 darab 80% sama dengan 70. Ini adalah sesuatu yang palsu. Sebab 90 darab dengan 80% adalah sama dengan 72. 8 darab 8 darab 8 ini sama dengan 324 ini adalah palsu. Sebab 8 darab 8 darab 8 ini sebenarnya sama dengan 512. Oke, jadi di sini apabila dua-dua pernyataan itu adalah palsu dan digabung dengan perkataan atau, ia akan membentuk pernyataan majmuk yang palsu. So, jawapan ini adalah palsu. Soalan 4. Tulis satu pernyataan yang benar menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan bagi objek dan ciri-ciri yang berikut. Soalan A, objeknya adalah heksagon. Ciri-ciri mempunyai 6 bucu. Maka kita kena gabung dengan perkataan semua supaya menjadi pernyataan yang benar. Jawapannya, semua heksagon mempunyai 6 bucu. Soalan B, objek ialah bulatan. Ciri-ciri ialah mempunyai jejari 18 cm. So, jawapan yang benar adalah sebilangan bulatan mempunyai jejari 18 cm. Soalan C, objek ialah segitiga. Ciri-ciri ialah mempunyai 3 paksi simetri. Okey, pernyataan yang benar adalah menggunakan perkataan sebilangan, yaitu sebilangan segitiga mempunyai 3 paksi simetri. Sebelum kita lihat soalan 5, mari kita lihat konsep implikasi jika P maka Q. Di mana P dikenali sebagai enterjadian, Q dikenali sebagai akibat. Soalan 5A. Tentukan enterjadian dan akibat daripada pernyataan-pernyataan berikut. Soalan 1. Jika P kurang daripada Q, maka Q tolak P lebih daripada sifar. Jadi, di sini, ayat yang depan ini adalah P. Ayat belakang ini adalah Q. Oleh itu, enterjadiannya ialah P kurang daripada Q. Akibat ialah Q tolak P lebih besar daripada sifar. Soalan 2. Jika perimeter segi empat tepat A ialah 2 darab X tambah Y, maka luas segi empat tepat A ialah XY. Jadi, ayat depan ini adalah P. Ayat belakang ini ialah Q. Maka, enterjadian untuk soalan ini ialah perimeter segi empat tepat A ialah 2 darab X tambah Y. Akibatnya ialah luas segi empat tepat A ialah XY. Konsep untuk soalan 5B. Implikasi P jika dan hanya jika Q boleh dipisahkan kepada dua implikasi, iaitu implikasi pertama jika P maka Q, implikasi kedua jika Q maka P. Soalan B. Bina satu implikasi yang sesuai berdasarkan setiap pasangan implikasi berikut. Soalan pertama. Jika X ialah gandan 10, maka X ialah gandan 5. Ini ialah implikasi 1. Implikasi kedua. Jika X ialah gandan 5, maka X ialah gandan 10. Jadi kita hanya perlu rujuk implikasi pertama. Lihat ayat depan dia dengan ayat belakang ini. Sebenarnya ini adalah P dengan Q. Jadi kita gabungkan dua ayat ini menggunakan perkataan jika dan hanya jika sahaja. Oleh itu jawapan dia ialah X ialah gandan 10 jika dan hanya jika X ialah gandan 5. Soalan 2, implikasi pertama. Jika 6 ialah faktor bagi 12, maka 6 ialah faktor bagi 24. Implikasi kedua, jika 6 ialah faktor bagi 24, maka 6 ialah faktor bagi 12. Jadi kita rujuk implikasi pertama, ayat di depan ini adalah ayat P. Ayat di belakang ini adalah ayat Q. Kita gabung dengan perkataan jika dan hanya jika di tengah-tengah. Maka jawapannya ialah 6 ialah faktor bagi 12 jika dan hanya jika 6 ialah faktor bagi 24. Soalan C menggunakan konsep yang sama tetapi dalam keadaan sebaliknya. C. Bina dua implikasi yang sesuai bagi setiap implikasi berikut. Soalan 1. 20% daripada 30 ialah 6 jika dan hanya jika sifar pukulan 2 darab 30 sama dengan 6.
Jadi daripada implikasi ini, kita potong perkataan jika dan hanya jika. Kita akan dapat satu ayat di depan. Ini ialah ayat P. Satu lagi ayat di belakang. Ini adalah Q. Maka kita gabung semula ayat ini dengan perkataan jika maka untuk implikasi pertama. Iaitu, jika 20% daripada 30 ialah 6, maka sifar 0.2 darab 30 sama dengan 6. Implikasi kedua, kedudukan PQ itu terbalik, di mana kita nyatakan Q dulu, lepas itu P di belakang. Jadi implikasi kedua, jika sifar 0.2 darab 30 sama dengan 6, maka 20% daripada 30 ialah 6. Soalan 2. M boleh dibagi tepat dengan 20 jika dan hanya jika M boleh dibagi tepat dengan 2 dan 10. Jadi kita buang perkataan jika dan hanya jika. Kita akan dapat satu ayat di depan, di mana ia adalah P, satu lagi ayat di belakang yang merupakan ayat Q. Jadi untuk implikasi pertama, kita gabung dengan perkataan jika maka. Jika P, maka Q. Jadi jawapannya, jika M boleh dibagi tepat dengan 20, maka M boleh dibagi tepat dengan 2 dan 10. Manakala untuk implikasi kedua, kita terbalikkan ayat PQ itu. Jawapannya, jika M boleh dibagi tepat dengan 2 dan 10, maka M boleh dibagi tepat dengan 20. Untuk soalan 6, kita gunakan konsep Pak Ali sakit, iaitu jadual di bawah ini. Soalan 6, tulis pernyataan yang diminta dalam kurungan bagi setiap yang berikut dan tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan yang ditulis. Sekiranya palsu, berikan justifikasi Anda. Soalan A. Jika alfa dan beta adalah dua sudut pelengkap, maka alfa tambah beta sama dengan 90. Soalan minta kita cari akasnya. Untuk akas, kedudukan P dengan Q ini akan terbalik. Iaitu dia akan menjadi jika Q maka P. Jadi untuk soalan ini, ayat depan ini adalah P, ayat belakang ini adalah Q. Untuk berakas, kita tukar menjadi jika Q maka P. Maka jawapan dia, jika alfa tambah beta sama dengan 90, maka alfa dan beta adalah dua sudut pelengkap. Dan ini adalah suatu pernyataan yang benar. Soalan B. Jika W lebih besar daripada 20, maka W lebih besar daripada 30. Kita nak bina kontrapositif. Untuk kontrapositif, kita kena terbalikkan segala-galanya. Di mana P dengan Q ini tukar tempat, lepas itu dia buat penafian terhadap kedua-dua ayat tersebut. Jadi dalam soalan ini, yang depan ini adalah P, yang belakang ini adalah Q. So kita kena buat penafian terhadap Q dahulu, lepas itu penafian terhadap P. Maka jawapan dia ialah, jika W kurang atau sama dengan 30, maka W kurang atau sama dengan 20. Kontrapositif ini adalah sesuatu yang palsu, sebab contohnya, kalau W itu sama dengan 29, 29 adalah kurang daripada 30. Tetapi 29 adalah lebih besar daripada 20. Soalan C. Jika P lebih besar daripada sifar, maka P kuasa 2 lebih besar daripada sifar. Kita nak bina songsangan. Untuk songsangan, kedudukan ayat P dengan Q tidak berubah. Kita hanya buat penafian terhadap ayat tersebut. Jadi di sini, yang ini adalah ayat P. Ini ialah ayat Q. Jadi bila kita buat songsangan, simbol ini kena terbalik. Oleh itu, jawapan dia ialah, jika P kurang atau sama dengan sifar, maka P kuasa 2 kurang atau sama dengan sifar. Songsangan ini adalah palsu. Sebab, contohnya, apabila P sama dengan negatif 6 adalah kurang daripada sifar. Tetapi, apabila negatif 6 dikuasa 2 kan, ia adalah lebih daripada sifar. Soalan D. Poligon mempunyai hasil tambah sudut pelauran 360 darjah. Kita nak buat penafian. Jadi, kalau penafian, kita hanya masukkan perkataan bukan atau tidak. Jadi, jawapan di sini adalah poligon tidak mempunyai hasil tambah sudut pelauran 360 darjah. Di mana penafian ini adalah sesuatu yang palsu. Sebab konsepnya, hasil tambah sudut pelauran setiap poligon memang ialah 360 darjah. Untuk menjawab soalan 7 ini, kita kena rujuk nota di bawah ini untuk mengetahui bentuk-bentuk hujah deduktif yang terlibat. Soalan 7.
Lengkapkan hujah berikut untuk membentuk hujah deduktif yang sah dan munasabah. Soalan A. Premis 1. Semua faktor bagi 4 ialah faktor bagi 8. Dengan adanya perkataan semua ini, kita tahu bahawa ia adalah hujah bentuk 1. Di mana faktor bagi 4 ini adalah A. Faktor bagi 8 ini adalah B. Dalam premis 2, 2 ialah faktor bagi 4. 2 ini adalah C. Faktor bagi 4 ini ialah A. Oleh itu, kesimpulannya adalah C ialah B. Maka jawapan dia ialah 2 ialah faktor bagi 8. Soalan B. Premis pertama. Jika X sama dengan 5, maka 2X tambah 8 sama dengan 18. Perhatikan kesimpulannya. 2X tambah 8 sama dengan 18. Daripada premis pertama ini, yang depan ini adalah P. Yang belakang ini adalah Q. Bila kita rujuk kesimpulan ini, ia adalah salin bulat-bulat daripada Q. Oleh itu, ini adalah hujah bentuk kedua. Maka premis dia adalah salin bulat-bulat ayat P. Iaitu jawapannya adalah X sama dengan 5. Soalan C, premis keduanya ialah sin alfa kuasa 2 tambah cos beta kuasa 2 tidak sama dengan 1. Kesimpulannya, alfa tidak sama dengan beta. Perhatikan kedua-dua ini dibuat penafian. Jadi, ia adalah hujah bentuk ketiga. Di mana yang ini, premis kedua adalah penafian terhadap Q. Kesimpulannya adalah penafian terhadap P. Oleh itu, premis pertama ialah dalam bentuk jika P, maka Q. Jawapannya ialah, jika alfa sama dengan beta, maka sin alfa kuasa 2 tambah cos beta kuasa 2 sama dengan 1. Soalan D, premis 1. Jika P boleh dibagi tepat dengan 18, maka P ialah gandaan bagi 18. Di sini, ayat depan ini adalah P, ayat belakang ini adalah Q. Perhatikan premis kedua. 54 boleh dibagi tepat dengan 18. Ini sebenarnya disalin daripada ayat P. Dia hanya cuma gantikan P ini dengan satu nombor baru, iaitu 54. Jadi ini adalah hujah bentuk kedua. Di mana kesimpulannya adalah Q adalah benar. Salin bulat-bulat ayat Q. Jadi jawapannya ialah 54 ialah gandaan bagi 18. Soalan E, premis 1. Jika negatif 4M kurang daripada sifar, maka M lebih daripada sifar. Oleh itu, yang depan ini adalah P, yang belakang ini ialah Q. Perhatikan kesimpulannya. Negatif 4M lebih besar atau sama dengan sifar. Ini adalah disalin daripada ayat P, tetapi dia buat penafian. Dengan adanya penafian ini, ia adalah hujah bentuk ketiga. Oleh itu, premis keduanya ialah bukan Q adalah benar. Penafian terhadap ayat Q. Jawapannya, M kurang atau sama dengan sifar. Soalan F premis 1. Semua fungsi kuadratik mempunyai titik pusingan. Perhatikan ada perkataan semua. Jadi ia adalah hujah bentuk 1. Di mana fungsi kuadratik adalah A, mempunyai titik pusingan adalah B. Kesimpulannya, fungsi Gx mempunyai titik pusingan. Fungsi Gx ini adalah perkara baharu, iaitu C. Mempunyai titik pusingan ini disalin daripada ayat B. Oleh itu, premis keduanya ialah C ialah A. Jawapannya, fungsi Gx ialah fungsi kuadratik. Soalan 8A. Diberi luas permukaan sebuah kon ialah pi J darab J tambah S. Bina satu kesimpulan secara deduktif bagi luas permukaan 5 kon yang sama dengan keadaan J sama dengan 7 dan S sama dengan 13 cm. Dalam soalan, diberi J sama dengan 7 cm, S sama dengan 13 cm. Dan luas permukaan satu kon adalah diberikan oleh rumus ini. Maka kita gantikan nilai J ke dalam rumus dan juga nilai S ke dalam rumus. Akan dapat bahagian ini. Maka jawapan dia adalah 140 pi cm persegi. Jadi, untuk kira 5 buah luas permukaan 5 buah kon, maka kita darabkan 5 dengan 140 pi. Jawapannya adalah 700 pi cm persegi. Soalan B.
Diberi persamaan garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C. Bina satu kesimpulan secara deduktif bagi persamaan garis lurus PQ dengan keadaan M sama dengan 3 dan C sama dengan 5. Dalam soalan diberikan nilai M adalah 3, C adalah 5. Dan ini adalah rumus umum untuk buat persamaan garis lurus. Kita gantikan nilai M ke dalam rumus dan juga nilai C ke dalam rumus. Maka jawapan dia adalah Y sama dengan 3X tambah dengan 5. So, buat kesimpulan, persamaan garis lurus PQ ialah Y sama dengan 3X tambah 5. Soalan 9. Bina satu kesimpulan secara induktif kepada pola nombor berikut. Soalan A. Kita perhatikan operasi pada sebelah kanan ini. Didapati untuk laju ini, nombor itu berubah. Jadi, itu adalah pemboleh ubah. Kita gantikan dengan huruf kecil N. Lepas itu untuk kuasa ini, ia adalah satu pemalar. Kita salin sahaja. Kuasa 2, termasuk tanda negatif dengan 5 ini juga adalah pemalar. Dengan keadaan N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Soalan B. Kita perhatikan operasi pada sebelah kanan ini juga. Untuk laju ini, nombor 2 adalah tetap, jadi kita salin saja sebab ia adalah pemalar. Bahagian kuasa ini adalah berubah, jadi kita tukarkan sebagai huruf kecil N sebab ia adalah pemboleh ubah. Dan bahagian belakang ini tambah 3 juga adalah pemalar, jadi kita salin terus saja. So, ini adalah jawapannya dengan keadaan N-nya bermula dengan sifar 1, 2, 3, dan seterusnya. Soalan C. Perhatikan operasi di sebelah kanan ini. Ia boleh ditukarkan lagi dalam bentuk lain. So, perhatikan bahagian belakang ini. 1, 4, 9, 6, 16. Semua ini boleh ditukarkan dalam bentuk nombor kuasa 2, iaitu 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, dan 4 kuasa 2. Dengan ini, kita perhatikan setiap laju ini. Laju pertama ini adalah pemalar, jadi kita kekalkan 4. Laju yang kedua ini adalah berubah, iaitu pemboleh ubah. Kita ganti dengan huruf kecil N. Tambah ini juga dikekalkan. Kemudian untuk nombor pada laju ini, ia adalah berubah. Gantikan dengan huruf kecil N. Kuasa itu adalah pemalar. So, kita kekalkan nombor 2. Dengan keadaan N adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Soalan D. Perhatikan operasi di sebelah kanan juga. Setiap satu ini boleh ditukarkan dalam bentuk yang di bawah ini lagi, di mana yang sifar ini boleh ditukarkan menjadi 1 tolak 1. Yang satu ini ditukar menjadi 2 tolak 1. 2 ini boleh ditukar menjadi 3 tolak 1. Dan 3 ditukar menjadi 4 tolak 1. Dengan ini, ia boleh ditukarkan kepada bentuk begini. Nombor 3 adalah pemalar, kita kekalkan. Laju ini adalah pemboleh ubah, kita ganti dengan huruf kecil N. Tambah juga dikekalkan. Nombor 2 pun dikekalkan sebab ialah pemalar. Dalam kurungan, untuk nombor pada laju ini diganti dengan N sebab ia adalah pemboleh ubah. Dan negatif 1 di belakang adalah pemalar, kita kekalkan. Begitu juga dengan kuasa di sini, juga dikekalkan. Oke, jadi N-nya adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Soalan 10. Tentukan sama ada hujah berikut ialah hujah induktif atau hujah deduktif. Soalan A. Semua murid 4 bahagia membuat persembahan pada hari guru. Jayanti murid 4 bahagia, maka Jayanti membuat persembahan pada hari guru. Perhatikan, pada ayat yang pertama ini, premis pertama ini, dia menggunakan perkataan semua. Maka ia adalah sesuatu yang umum. Lepas itu, di bawah ini, kesimpulannya, dia memberikan satu contoh yang spesifik, Jayanti. So, itu adalah satu contoh yang khusus. Apabila kita membuat kesimpulan yang khusus daripada premis yang umum, maka itu adalah hujah deduktif. Soalan B. Hasil tambah 1 dan 3 ialah nombor genap. Hasil tambah 3 dan 5 ialah nombor genap.
Hasil tambah 5 dan 7 ialah nombor genap. Hasil tambah 7 dan 9 ialah nombor genap. Kesimpulannya, hasil tambah 2 nombor ganjil ialah nombor genap. Perhatikan, premis-premis di atas ini semuanya adalah contoh yang spesifik, yaitu sesuatu yang khusus. Kemudian pada kesimpulan ini, dia memberikan kesimpulan bahawa hasil tambah 2 nombor ganjil itu adalah contoh yang umum. Bila kita buat kesimpulan yang umum berdasarkan premis-premis yang khusus, maka itu adalah hujah induktif. Soalan 11. Raja di bawah menunjukkan susunan silinder yang sama saiz dalam petak mengikut nombor pola 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Soalan A. Bina satu kesimpulan secara induktif bagi pola bilangan silinder di atas. So, pola ini diberikan dalam soalan, mewakili bilangan silinder dalam setiap petak. Dan untuk setiap pola ini, setiap nombor dalam pola itu boleh diungkapkan dalam bentuk operasi seperti ini. 2 darab 1 tambah 1, kemudian 2 darab 2 tambah 1, 2 darab 3 tambah 1, dan 2 darab 4 tambah 1. Dengan itu, kita perhatikan pola di sebelah kanan ini. Laju ini adalah pemalar, kita kekalkan. Laju ini adalah pemboleh ubah, diganti dengan huruf kecil N. Dan yang hujung ini adalah pemalar. So, kita kekalkan juga. So, ini adalah jawapannya dengan keadaan N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Soalan B. Sekiranya jejari dan tinggi bagi setiap silinder ialah 14 cm dan 10 cm masing-masing, hitung jumlah isi padu silinder pada petak 8. So, pada petak 8 bermaksud N-nya adalah sama dengan 8. So, pada petak ke-8, bilangan silinder yang ada, kita gantikan 8 ke dalam rumus di atas tadi. So, 2 darab 8 tambah 1 akan dapat 17. Maksudnya terdapat 17 silinder dalam petak ke-8. Dan dalam soalan diberi jejari adalah 14 cm, tinggi adalah 10 cm. Kita mencari isi padu satu silinder dahulu menggunakan rumus pi j kuasa 2 T. Gantikan nilai jejari 14 dan juga tinggi dia 10, maka isi padu untuk satu silinder adalah 6160. Jumlah isi padu silinder pada petak ke-8 akan sama dengan 17 darab dengan 6160. Sebab tadi terdapat 17 silinder pada petak ke-8. Oleh itu, jawapannya ialah 104.720 cm padu. Soalan 12. Raja di sebelah menunjukkan 4 semi bulatan yang pertama disusun mengikut pola tertentu. Jejari semi bulatan yang terbesar ialah 32 cm. Soalan A. Hitung dan senaraikan perimeter-perimeter bagi 4 semi bulatan ini dalam sebutan pi. Pertama sekali, kita labelkan setiap semi bulatan itu dengan A, B, C, D. Mengikut urutannya. Kemudian, diberi dalam soalan, jejari bagi semi bulatan A adalah 32 cm. Macam mana kita nak cari jejari bagi bulatan B? Perhatikan, diameter bagi semi bulatan B ini sebenarnya adalah sama dengan jejari bagi semi bulatan A. Oleh itu, ia akan sama dengan jejari bulatan A itu dibahagi dengan 2, iaitu jawapan dia 16 cm. Kemudian, untuk jejari semi bulatan C, didapati diameter bagi semi bulatan C ini merupakan jejari bagi semi bulatan B. Oleh itu, jejari bagi semi bulatan C akan sama dengan 16 bahagi dengan 2, iaitu sama dengan 8 cm. Begitu juga dengan jejari semi bulatan D. Didapati bahawa diameter bagi semi bulatan D ini sama dengan jejari bagi semi bulatan C. Oleh itu, kita ambil 8 bahagi dengan 2 akan dapat 4 cm untuk jejari semi bulatan D. Kemudian, kita dah belajar bahawa lilitan bulatan akan sama dengan 2 pi j. So, sekarang ini, dia nak kita cari perimeter semi bulatan. Kita cari dulu rumus umumnya, di mana yang ini adalah 1/2 darab dengan lilitan bulatan di atas ini. Sebab semi bulatan adalah separuh daripada lilitan bulatan. Lepas itu yang ini adalah bahagian jejari. Tepi ini dengan ini.
Maka kita ringkaskan, ini boleh dipermudahkan menjadi pi j. Ini akan ditambahkan menjadi 2j. Kemudian kita faktorkan j ini. Kita akan dapat bahagian yang ringkas macam ni, j darab dengan pi tambah dengan 2. Oleh itu, perimeter bagi A akan sama dengan jejarinya 32 darab dengan pi tambah dengan 2. Perimeter untuk semibulatan B, jejarinya adalah 16. Gantikan ke dalam rumus tadi, iaitu 16 darab dengan pi tambah dengan 2. Perimeter C dengan jejari 8. So, jawapan dia adalah 8 darab pi tambah 2. Perimeter D dengan jejari 4. Jadi, perimeternya ialah 4 darab pi tambah dengan 2. Soalan B. Berdasarkan dapatan daripada A, tunjukkan pola perimeter bagi 4 semibulatan ini ialah 206 tolak N darab dengan pi tambah 2 dengan keadaan N sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi, kita kena ambil apa yang kita dapat di bahagian A ini untuk mendapatkan jawapan di B. So, saya ambil sebelah kanan ini. Kemudian kita ubahkan semua nombor di sini. Di mana 32 ini boleh ditukar dalam bentuk 205. 16 boleh ditukar menjadi 204. 8 ditukar menjadi 203. Dan 4 ditukar menjadi 202. Manakala yang lain dikekalkan. Kemudian, setiap ini boleh diubah lagi ke dalam bentuk 206 tolak 1, 206 tolak 2, 206 tolak 3, dan 206 tolak 4. Dengan ini, kita boleh membentuk satu pola perimeter bagi 4 semibulatan tersebut dengan keadaan yang ini adalah pemala, kita kekalkan. Kuasa 6 itu juga adalah pemala, juga dikekalkan. Tolak dengan nombor pada lajur ini adalah pemboleh ubah, ganti dengan huruf kecil n. Darab dengan pi tambah 2. Semua ini pun dikekalkan sebab ia adalah pemala. Dengan keadaan n sama dengan 1, 2, 3, 4. Banding dengan jawapan dalam soalan B. So, ia adalah serupa. Maka, kita tulis ditunjukkan. Soalan C. Hitung perimeter dalam cm bagi semibulatan yang ke-8. Semibulatan yang ke-8 maksudnya n sama dengan 8. Maka perimeter semibulatan yang ke-8 kita gantikan ke dalam rumus yang kita dapat tadi, di mana n tu kita ganti dengan 8. 6 tolak 8 ini akan sama dengan negatif 2. Dan bentuk ini boleh ditukar menjadi 1 per 2 kuasa 2. Kemudian 2 kuasa 2 adalah 4. So, jawapan akhirnya adalah 1 per 4 darab pi tambah 2 cm. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.